hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Dan rahmat-Mu lebih ku damba di sisiku daripada amalanku. Ya Yasturi Firdausi A'la wa la namun tak pula relaku untuk ke api neraka-Mu. Wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurga. Ampunilah dosaku, kerana Kau sesungguhnya
pengampun dosa-dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Jom Kenal Surah. Road to Ramadan, insya-Allah perjalanan menuju Ramadan. Okey, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey tak video saya? Okey tak audio saya? Waalaikumsalam. Pada yang memberi salam. Okey. Wow, alhamdulillah. Semangat ya pagi-pagi ni. Pagi Isnin ni. Tak ada manis blues tak ada manis blues. Puan Nani Yusof, Puan Safiah, Puan Nursiah, Puan Nozila, Puan Rosida, Puan Rozilah, Puan Mazlizah, Puan Muslihah, Puan Noriana, Puan Rina, Puan Faridah, Puan Nuraini. Ini Puan Banun. Saya nampak komen puan ni lately ni. Puan Kamsiah, Puan Aisyah, Puan Hajah, Puan Rostina. Masya-Allah, Puan Sharifah Rosnah, Puan Azizah Makcha, Puan Zelha, Puan Ramlah, Puan Fauziah. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan dan puan, hebat. Alhamdulillah. Baik, saya rasa tuan-tuan dan puan semangat ni. Alhamdulillah. Buat tuan-tuan dan puan yang masih lagi belum tahu, alhamdulillah Ustaz Adi telah pun dikurniakan cahaya mata pada hari Jumaat hari tu. Betul? Betul. Pada jam berapa? 2 petang 2:09 petang. Alhamdulillah. Syukur kita doakan semoga cahaya mata Ustaz Hadi menjadi anak yang soleh. Anak lelaki Betul kan? Lelaki, ya, ya. Saya kena confirm kan? Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi, syukur juga kehadiran Ilahi, okey. Dengan izinnya kita diberikan kelapangan, kita diberikan masa yang mencukupi, kita diberikan rezeki yang melimpah ruang, nikmat yang berganda-ganda kan. Alhamdulillah kita di sini. Kita di sini untuk bersama-sama kita nak menusuri perjalanan Al-Quran. Gitu. Macam jejak Rasul pula. Okey. Kita nak melihat satu persatu mesej-mesej yang selama ni mungkin kita terlepas pandang. Okey, bukan kita tak nak tahu, mungkin kita terlepas pandang, kan? Sebab ilmu Al-Quran ni sangat luas tuan-tuan dan puan. Ilmu Al-Quran ni sangat luas, okey? Jadi kita tak boleh nak stop lah, kita tak boleh nak stop setakat sini sahaja. Kita kena terus dan terus untuk kita sentiasa belajar dan belajar. Okey, buat sesiapa yang dah masuk refleksi Al-Fatihah sebelum ni, bila kita sebutkan alhamdulillah, mesti ada apa? Mesti ada 4 maksud yang kita cuba hadirkan. Apakah 4 maksud tersebut? Yang pertama, merasa cukup. Merasa apa? Merasa cukup. Cukup dengan segala-galanya. Redha dengan segala-galanya. Atas apa nikmat dan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita ni cukup. Allah cukupkan je segalanya untuk kita. Yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad. Rehat. Okey. Yang kedua adalah rehat. Okey. Yang kedua adalah rehat. Sebab apa? Sebab kita ni duduk di atas dunia. Jangan terkejar-kejar akan dunia. Rehatkan diri kita dengan ibadah. Rehatkan diri kita dengan rasa syukur. Rehatkan diri kita dengan menghayati segala nikmat-nikmat Allah. Rehat. Yang ketiga adalah syukur. Yang keempat adalah puji. Okey. Jadi setiap kali kita sebut alhamdulillah, kita bukan sahaja syukur kepada Allah. Kita bukan sahaja melafazkan rasa syukur kepada Allah, tetapi melafazkan melafazkan puji-pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey? Dapat? Alhamdulillah. Saya sesama sikit pagi ni tuan-tuan dan puan. Kalau ada bunyi-bunyi yang tidak menenangkan tu, saya mohon maaf. Okey? Baik tuan-tuan dan puan. Okey.
hari ini kita akan melihat kepada surah yang seterusnya iaitu surah Asy-Syams. Okey? Surah Asy-Syams. Okey? Ataupun kita selalu kenal dia sebagai surah Insyirah. Okey, boleh? Okey, tuan-tuan puan boleh buka nota tuan-tuan puan. Tak ada nota kan? Saya tahu. Saya tahu tuan-tuan puan. Ramai yang tanya dekat saya. Jangan marah saya, okey? Tuan-tuan puan, sebab program ni program yang percuma. Okey, saya ceritakanlah hakikatnya kepada tuan-tuan puan. Program ni program percuma. Okey, lepas tu program ni kita sebab kita nak gantikan kepada Ustaz Hadi punya kelapangan. Asalnya Ustaz Hadi ni patutnya hujung bulan. Jadi, diawalkan. Jadi kami ni orang kata dalam perjalanan lah untuk memberikan nota yang terbaik kepada tuan-tuan puan. Asalnya juga tak ada pun nota untuk tuan-tuan puan. Tapi disebabkan nak memudahkan tuan-tuan puan, kami akan berikan kepada tuan-tuan puan. Cuma, kami tak boleh nak janjikan dia ada sebelum kita punya live. Okey? Kadang-kadang lepas live baru kami bagi. Dia ikut kepada keadaan tuan-tuan puan. Sebab saya tak nak tuan-tuan puan berkali-kali print. Sebab hari tu kata, adalah yang pernah cakapkan kepada saya berapa kali saya nak print Cik Ifan. Asyik bagi yang latest je. Sebab kami nak memastikan nota tu mudah untuk tuan-tuan puan faham. Okey? Baca je dah faham. Ayat-ayat yang ada di dalam tu. Boleh tuan-tuan puan? Okey. Jadi jangan marah saya tuan-tuan puan. Nanti notanya saya akan berikan kepada tuan-tuan puan di dalam grup WhatsApp nanti. Okey? Selepas habis live ni. Okey baik tuan-tuan puan, jom. Okey. Baik. Alhamdulillah hari ni Isnin 13 Februari 2023, 22 Rejab. Kita dah penghujung bulan Rejab tuan-tuan puan. Kita dah nak masuk bulan Syakban. Dan tak lama lagi kita masuk ke dalam bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Kan? Jangan pernah lupa doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa baghlighna Ramadan. Okey? InsyaAllah. Baik, tuan-tuan puan, sebelum kita nak mula, insya-Allah kita mulakan dengan surah yang paling agung. Okey, surah yang paling agung. Moga-moga Allah pandu kita untuk sentiasa berada di atas jalan yang benar insya-Allah. Sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bukan komplain. Puan orang Mahmud kata ada juga yang komplain. Bukan komplain. Tapi ada yang bertanya. Saya faham tu. Okey. Sebab ada yang nak print, ada yang nak minta tolong nak print kan. Okey. Jadi tuan-tuan puan hari ni banyakkan saling lah. Okey insya-Allah. Baik. InsyaAllah hari ni kita nak pergi melihat kepada surah Asy-Syams ataupun surah Insyirah ni adalah surah yang dah biasa kita dengar. Betul tak? Dah biasa kita dengar. Selalunya uh, mak saya lah selalu pesan. Mak saya selalu pesan kalau nak buat apa-apa, nak jawab periksa ke apa ke, baca surah ni. Alam nasyrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak. Banyak kali baca kan. Moga Allah memudahkan. Sebab apa? Sebab kita selalu tertarik dengan satu mesej yang ada di dalam surah ini iaitu pada setiap kesukaran adanya kesenangan. Tiba-tiba saya pelik kenapa muka saya tak ada. Ha. Okey. Baik. Sampai hilang pula tadi. Maaf, maaf. Patutlah asal rasa macam nampak nota je ni. Okey baik tuan-tuan puan. Jadi, saya terangkan kembali. Jom kenal. Kenapa kita buat jom kenal sebelum kita buat refleksi? Tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan kenal saya tak? Ada yang tak kenal. Siapa yang first time sini? Siapa yang first time? First time nampak muka saya. Memang first time kau lah. Memang betul-betul ni first time. Siapa ni ni? Kalau first time, saya perkenalkan diri saya dahulu kan.
Saya adalah Ifan Mokhtar, salah seorang trainer di Easy Ngaji. Alhamdulillah, syukur saya sudah berada di Easy Ngaji sejak tahun 2018, alhamdulillah. 5 tahun dah ni, ni tahun yang kelima kan. Sejak 2018 tu saya sudah bersama dengan Ustaz Adi, bersama-sama dengan Ustaz Adi. Selama ni saya di belakang tabir lah, belakang tabir untuk membantu Ustaz Adi sediakan modul, untuk membantu Ustaz Adi sediakan program, dan akhirnya saya di sinilah bersama dengan tuan-tuan dan puan, kan. Itulah dia. Tuan-tuan dan puan dah kenal saya? Baru tuan-tuan dan puan rasa seronok nak dengar apa yang saya nak ceritakan ni, betul tak? Kalau tak kita tertanya-tanya, "Ni siapa ni?" Samalah juga dalam surah Al-Quran. Kalau kita tak kenal surah tu surah apa, kan? Kalau kita tak tahu surah ni turun sebab apa, macam mana kita nak tadabbur? Macam mana kita nak refleksi setiap satu ayat dalam surah tersebut? Jadi inilah fungsi jom kenal. Okey? Tuan-tuan dan puan akan dengar banyak kali jom kenal ni. Sebab kita ada 114 surah. Yang pernah kita lakukan sebelum ni adalah jom kenal Al-Mulk, jom kenal Al-Fatihah. Yang ni kita buat by siri untuk juzuk 30. Nanti kita akan ada jom kenal 3 kul. Banyak lagi tuan-tuan dan puan, banyak. InsyaAllah banyak. Okey? Jadi itulah fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak dapat overview. Kita nak dapat overview. Macam kita naik kapal terbang, okey? Okey, bila kita nak mendarat tempat tu, okey, contoh kita naik kapal terbang, sebelum kita nak mendarat tu kita akan nampak semua. Kita akan nampak daripada atas overview. Kan? So, bila kita nak turun dekat Netherlands, Holland kan, dekat Holland, Netherlands kita tahu, Netherlands ni hebat dengan bunga tulip kan. So, kita dah nampak dah overview atas tu. Oh, macam best ni. Oh, nak pergi situ, nak pergi situ. Kan, kita dah nampak dah dulu. Okey? Itulah juga yang kita buat dalam Jom Kenal. Okey? Jadi, tuan-tuan dan puan, sepanjang sesi saya ni, sebab selalunya saya on Zoom. Okey, siapa yang pernah bersama dengan saya dalam kelas refleksi, kita buat Zoom. Jadi saya nampaklah muka tuan-tuan dan puan. Jadi sebabkan saya tak nampak, okey, saya takut saya bercakap seorang. Jadi tuan-tuan dan puan, tuliskanlah komen, tuliskan nota ke, okey, faham ke, boleh ke, saya perlukan respon daripada 62 orang yang bersama dengan saya pada pagi ni. Saya perlukan respon tuan-tuan dan puan, supaya saya tahulah saya ni tak adalah bercakap seorang. Okey, boleh? InsyaAllah. Jom. Baik, kita pergi ke bahagian yang pertama. Basic knowledge adalah kita kena tahu surah ni duduknya dekat mana, ayat dia berapa, berapa jumlah huruf dia, berapa jumlah kalimah dia, macam tu. Okey? Baik. Jadi, bila kita masuk kepada, uh, info surah, okey, sekejap. Saya ada soalan. Siapa yang tak lalui refleksi 101, 101? Siapa yang tak pernah masuk sesi saya sebelum ni? Ha, kalau tak pernah masuk refleksi 101, cari balik rakaman tu, tak apa nanti saya berikan dalam grup, cari balik rakaman tu, nanti saya akan nanti saya akan, berikan rakaman tu, tuan-tuan pun kena tonton. Kalau tak tuan-tuan pun agak a little bit lost sedikit. Waalaikumsalam Puan Nuraini, muka surat berapa? Ini nota tuan-tuan puan. Ini nota. Okey? Saya bukan Ustaz Adi, saya tak baca Al-Quran hari ni. Hari ni saya rasa ramai lagi yang tak tahu ni. Ustaz Adi bercuti sampai hari Jumaat. Okey? Ustaz Adi bercuti sampai hari Jumaat, jadi kita ada sesi Jom Kenal Surah sampailah hari Jumaat nanti. Boleh? Okey. Saya dan Cik Elmi yang akan menggantikan Ustaz Adi. Okey. Baik. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Jom kita dah terlalu jauh dah ni pergi. Okey, baik. Kita pergi kepada status dulu. Status surah ni adalah surah Makiyah. Kenapa saya suruh tengok kepada refleksi 101 tu? Sebab dekat situ kita ada ceritakan apa itu surah Makiyah, apa itu surah Madaniyah. Okey. Status surah ni adalah surah Makiyah. Bila kita sebut je surah Makiyah, kita faham dia bukan sahaja turun dekat Mekah, dia adalah surah yang sebelum peristiwa hijrah. Sebelum peristiwa hijrah. Baik. Jadi berapa jumlah ayat yang ada dekat dalam surah Insyirah ini ataupun surah Alam Nashrah ni? 8. Berapa jumlah kalimah dia? 29. Berapa jumlah huruf dia? 103. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa nombor yang berlainan, boleh jadi tak? Boleh.
kat mana yang boleh bertukar tu dekat sini. 2 ni, jumlah ayat tak adalah bertukar. Sebab apa? Sebab kadang-kadang berbeza pendapat. Ada huruf yang dikira, ada huruf yang tak dikira. Jadi, jumlah ayat ni mesti sama daripada mana-mana pendapat pun. Okey? Tapi jumlah kalimah dengan jumlah huruf ni mungkin ada perbezaan sedikit. Kalau kita melihat kepada pendapat yang lain. Baik, kita pergi pada part yang seterusnya. Dua bahagian ini, iaitu yang pertama, susunan di dalam mushaf. Mushaf ni susunan di dalam Al-Quran. Okey, kalau buka je Al-Quran, surah ni adalah surah yang ke-90, 90 berapa? 94. Okey, surah yang ke-94. Ke-94. Saya zoom sikit. Okey. Jadi, dia adalah surah sebelum surah Duha. Dapat? Maaf. Astaghfirullahalazim. Surah sebelum surah Asy-Syams ni adalah surah Duha. Dia bukan surah sebelum surah Duha. Terbalik tu. Maksudnya surah Duha dulu baru surah Insyirah ni. Okey? Muka surat yang ke berapa? Muka surat yang ke-596. Ini muka suratnya. Kalau nak tengok sekejap lagi. Okey, dan juzuk dia adalah juzuk 30. Hari tu kita dah ceritakan tema kepada juzuk 30 ni. Okey, kita melihat kepada turutan penurunan pula. Apa itu turutan penurunan? Sebab saya tengok tadi baru ramai yang first time. Okey, turutan penurunan ni adalah turutan wahyu. Maksudnya, bilakah surah ini disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW daripada Jibril sampaikan kepada baginda. Tetapi saya perlu buat disclaimer. Okey? Dengar ni baik-baik. Okey, dengar dulu, jangan tulis lagi, dengar dulu. Apa yang dimaksudkan turutan penurunan ini bukanlah bermakna habis satu surah tu baru surah lain turun. Contoh, surah Duha dulu turun sampai habis, baru surah Insyirah ni turun. Tidak. Bermaksud turutan penurunan ni adalah bilakah ayat yang pertama daripada surah ni diturunkan. Saya ulang, bilakah ayat yang pertama diturunkan daripada surah ni diturunkan kepada baginda. Jelas? Okey, saya susun ayat balik. Turutan penurunan wahyu ini maksudnya bilakah mana-mana ayat, bukan ayat pertama je semestinya, mana-mana ayat di dalam surah ini diturunkan kepada baginda. Jelas? Maksudnya walaupun dia tak komplit, dikira surah tu dah mula turun. Okey? Surah tu dah mula turun. Macam Al-Fatihah. Contoh macam Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dia tak terpisah. Dia memang diturunkan sebagai wahyu 7 ayat itu. Tapi bagi surah-surah yang lain, contoh yang kita ambil surah wahyu yang pertama, surah Al-Alaq. Okey? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, wahyu yang pertama, kan dia adalah surah yang pertama, tuan-tuan dan puan. Okey? Dengar ni betul-betul. Dia adalah surah yang pertama. Tetapi ayat yang turun pada wahyu yang pertama itu, ayat berapa? Ayat 1 sampai 5 sahaja. Tetapi dia dikira surah yang pertama diturunkan. Jelas? Okey. Baik. Jadi, surah Insyirah ini, okey, surah Alam Nashrah ini turunnya pada turutan yang ke-12. Dan dia turun selepas surah Duha. Okey? Dan surah ini turun sebelum surah Al-As. Jadi turutan dia macam ni. Surah Duha dulu. Surah Al-Syar. Dan surah Al-As.
Okey, alhamdulillah. Okey, semua jelas, eh? Okey. Jadi bila kita tengok ni turutan 12, siapa dapat bagi saya jawapan? Hari tu, Encik Helmi punya surah surah Al-A'la ni surah yang ke berapa? Ha, siapa yang dapat jawab? Surah Al-A'la ini surah yang ke berapa? Sementara saya tunggu komen tuan-tuan dan puan ni, okey, saya ceritakan surah yang ke-12 ni maksudnya surah yang terawal. Sebab kita ada berapa? 114 surah. Jadi 12 surah ini, 12 daripada 14 ni awal lah. Dia antara part yang awal-awal ketika perjuangan baginda, Rasulullah SAW ni berada di permulaan. Okey, dapat? Okey, alhamdulillah. Tak ada yang jawab surah Al-A'la ni surah yang ke berapa itu. Surah Al-A'la ini turutan penurunannya adalah yang ke-8. Surah Al-Fatihah yang ke berapa? Yang ke-5. Al-Fatihah. Jadi dekat-dekatlah. Bila dekat-dekat ni mesejnya dekat-dekat tuan-tuan dan puan. Mesejnya, mesejnya dekat-dekat. Baik, kita pergi kepada asbabun nuzul ataupun kita panggil dia sebagai fasa penurunan surah. Okey, kenapa kena faham asbabun nuzul ini? Siapa boleh jawab? Tuliskan dekat komen. Kenapa kita kena faham asbabun nuzul ini adalah disebabkan, tuan-tuan dan puan tulis notanya dekat komen. Kita kena faham situasi masyarakat ketika itu. Kita kena faham situasi masyarakat ketika itu. Sebagai contoh, sebagai contoh. Saya buat analogi yang sangat mudah untuk tuan-tuan dan puan faham. Okey? Uh, Okey, dekat tempat kerja. Kita tak tahu ni kawan kita, kawan tempat-tempat kerja kita ni buat apa. Tiba-tiba ada satu hari tu bos datang, bos umumkan bonus. Tapi kita tak dapat bonus. Kawan kita dapat bonus. Kan? Kita ni tak semena-mena lah. Rasa geram lah. Kenapa pula aku tak dapat bonus? Dia dapat bonus. Kan? Betul tak? Tapi apa yang lag dekat situ? Apa yang kurang dekat situ? Kita tak faham apakah yang menyebabkan dia dapat bonus. Okey? Kita tak faham situasi ketika itu. Jadi dekat situ kita akan jadi salah faham. Okey? Kalaulah kita tahu, oh sebenarnya kawan kita yang dapat bonus tu, dia kerja siang malam dah dekat sebulan dah. Okey? Nak memastikan syarikat boleh membangun. Contoh. Okey? Contoh. Kita tak tahu. Kita habis kerja, kita balik rumah, kita tidur. Kita boleh jalan-jalan, kita boleh tengok wayang. Tiba-tiba waktu bonus, kita rasa macam, kenapa pula dia dapat macam tu. Kan? Okey? Tepat. Jadi, kenalah faham juga. Surah ni turun pada waktu bila kita faham keadaan masyarakat ketika itu, kita fahamlah, oh sebab itulah surah ni turun. Dan kita faham keadaan dakwah baginda macam mana, oh barulah kita tahu. Begitu. Jelas? Okey, baik. Banyak hikmahnya tuan-tuan dan puan, banyak hikmahnya. Bila kita mengetahui satu persatu mesejnya. Okey. Jadi, fasa penurunan surah ini adalah ketika fasa yang kedua. Fasa yang kedua ini adalah ketika mana tahun yang keempat hingga kelima kenabian. Tahun 4 hingga 5 kenabian. 2 tahun je. Tapi 2 tahun ni sangat perik tuan-tuan dan puan. Sangat perik. Sebab apa? Ini adalah 2 tahun yang pertama dakwah secara terus terang ataupun terang-terangan. Baginda telah melakukan dakwah secara public lah. Senang cerita kita kata public. Kumpul dekat kawasan sekian-sekian-sekian, baginda sampaikan wahyu. Okey? Okey? Dapat? Jadi, waktu ini pemimpin Quraisy ni dah rasa macam goyang lah. Rasa goyang. Seseorang
seseorang yang dipercayai, yang digelar Al-Amin. Okey? Baginda adalah yang dipercayai di dalam masyarakat Quraisy ini. Dan baginda datangnya daripada keluarga yang mulia. Abdul Muttalib, kan? Ketua, pemimpin kota Mekah ketika itu. Tetapi apabila baginda mula untuk menyampaikan agama Islam, okey? Tahun ni kita bayangkan baginda baru nak start, baru nak orang kata mula untuk sebarkan dakwah ni. Jadi waktu tu kenalah pam 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 macam tu. Mula-mula secara individu, kan. Mula-mula individulah. Ah, duk kutuk-kutuk, Abu Lahab pun duk kutuk, kan. Mula-mula secara individu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Jadi mereka mula dengan secara individu. Sampai kan satu masa tu adanya pasukan khas. Pasukan khas ni untuk apa? Pasukan khas ni adalah untuk seksa umat Islam. Dekat sinilah kita dengar cerita Sumayyah. Dekat sinilah kita dengar cerita Bilal yang diseksa, yang dihempap batu yang besar di tengah panas atas padang pasir. Sumayyah yang disula, kan, melalui kemaluannya. Jadi kita tahu kisah ini. Betapa seksanya tuan-tuan dan puan, keadaan umat Islam ketika itu. Apa yang dilakukan sehingga mereka diseksa ketika itu? Mereka mengakui Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Nampak? Jadi pemimpin Quraisy ni mula merasa goyang. Kita kena faham situasi ni. Berlakulah peperangan mulut dan kempen untuk memburukkan Rasulullah SAW. Apa yang digelar oleh pemimpin ataupun bangsa Quraisy ni kepada baginda? Ahli sihir lah, menyebarkan ajaran palsu lah, beriman kepada syaitan lah, macam-macam. Okey? Inilah situasinya. Jadi, tuan-tuan dan puan, bayangkan situasinya ketika ini. Tuan-tuan dan puan, bayangkan kita, umat Islam yang ketika itu, kita ni ada iman di dalam dada, tetapi kita nampak setiap hari umat Islam yang keluar saja kepada publik diseksa, dibaling, dihina. Tuan-tuan dan puan, waktu tu motivation kita low pula. Motivation kita down tak? Motivation kita lemah tak? Okey? Ketika itu agama Islam itu baru saja sampai. Ketika itu kita rasa goyang tak? Jadi apa dan baginda sebagai seorang ketua, baginda sebagai seorang ketua, rasa sedih tak melihat umatnya diseksa? Okey? Apa yang baginda rasakan ketika itu? Boleh melawan tak ketika itu? Tak boleh. Kalau kita nampak orang yang kita sayang, kalau kita nampak orang yang kita kita kasih diseksa ketika itu, kita rasa luluh tak hati ni? Mestilah tuan-tuan dan puan, begitulah juga baginda. Jadi Allah nak kuatkan hati baginda. Allah nak salurkan kekuatan kepada para sahabat dengan baginda. Umat Islam yang ada ketika itu. Sebab tu kita panggil umat Islam yang berhijrah daripada Mekah ketika itu adalah umat Islam yang hebat. Okey? Dan dapat bangunkan Madinah. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi turunlah surah Duha, surah Al-Fajr. Okey, kenapa dua surah ni? Ini adalah surah yang Allahumma salli ala Muhammad. Yang ke-93. Ini adalah surah yang ke berapa? Surah yang ke berapa Cik Amy? 84 surah yang ke-84. Okey, ini dalam mushaf. Tetapi surah Duha dengan surah Al-Fajr ni adalah dua surah yang diturunkan sebelum surah Insyirah. Okey? Sebelum. Dia macam ni. Al-Fajr, Ad-Duha, lepas tu Asy-Syams, surah Insyirah. Okey, dapat dua surah ni. Kenapa kita nak lihat dua surah ni? Sebab apa? Kita nak faham situasi masyarakat ketika itu. Okey? Jadi yang pertama Allah turunkan surah Duha, membabitkan motivasi buat Rasulullah SAW yang membabitkan masa lampau.
Yang membabitkan masa lampau. Ada link tak PDF? Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ramai pula yang tanya komen dekat komen PDF kan. Saya mohon maaf, PDF ni kami tak berikan awal, okey? Sebab ini adalah program yang ad hoc, program yang percuma, okey? Dan saya akan berikan nanti dalam grup nota refleksi, okey? Ada link dia dekat atas, nanti sahabat saya tolong bantu, okey? Tuan-tuan dan puan, saya akan berikan selepas live ni. Tuan-tuan dan puan jangan risau, saya akan berikan selepas live, okey? Nanti tuan-tuan dan puan boleh print, boleh catatkan nota-nota yang tuan-tuan dan puan dah dapat daripada live ini, boleh? Okey, baik. Kita sambung, insya-Allah. Surah Duha ini adalah motivasi buat baginda membabitkan masa lampau. Sebab apa? Sebab Allah menceritakan siapakah yang melindungi Rasulullah ketika Rasulullah menjadi anak yatim. Siapa yang hadirkan petunjuk buat Rasulullah. Siapa yang menjadikan Rasulullah daripada miskin menjadi kaya. Kan? Jadi membabitkan masa lampau. Seolah-olah macam ingat tak zaman dulu kalau kita cakap kepada anak kita kan, ingat tak zaman dulu kan kita cerita, ah, mama dengan ayah berusaha kerja keras dan anak kita waktu kecil, waktu tu nampak perjuangan kita kerja siang malam, usaha selagi boleh, kita menceritakan balik, menceritakan masa lampau. Kalau kita tak buat benda tu, anak kita mampu tak untuk hidup dengan selesa pada saat ini? Kan? Kita menceritakan benda tu. Dapat dapat makan tak sampai ke hari ni? Kan? Untuk apa? Sebab nak revise balik, nak refleksi balik, muhasabah diri balik. Kalau Allah tu tak ada, Allah itu tak ada, bagaimana mungkin kehidupan Rasulullah itu dilindungi? Macam tu. Okey? Jadi dia adalah untuk motivasi. Kalaulah Allah dah lindung Rasulullah sejak kecil, sampailah ke saat itu, Allah tak akan lindung ke? Dia macam soalan dia macam ni. Dia jadi satu persoalan tau, surah Duha ni. Allah tak akan lindung ke sampai nanti, sampai ke hari kemenangan nanti? Sebab tu dalam surah Duha disebut akan hadirnya kemenangan nanti. Okey? Mohon undur diri. Okey? Dah di destinasi IJN. Okey, Puan Musliha, moga dilapangkan urusan dan moga diberikan kesembuhan. Kita sama-sama doakan buat Puan Musliha. Baik. Okey? Jadi dia adalah untuk refleksi. Okey, refleksi. Nanti kita tengok surah Duha ni turun waktu bila. Sebab ada kaitannya dengan surah Asyar ni. Okey. Dan surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ni menceritakan tentang neraka yang menanti kepada kaum yang memperjuangkan kekufuran. Ha, kaum yang memperjuangkan kekufuran. Yang menentang, yang apa kita panggil tu? Melazimkan kejahilan. Melazimkan kejahilan. Okey? Sebab kita lihat waktu tu pembantaian ataupun umat Islam tu dah diseksa. Kezaliman dah dilakukan. Zalim tak? Bangsa Quraisy ni zalim. Okey? Kepada siapa? Kepada golongan yang lemah lah. Siapa? Golongan wanita, golongan kanak-kanak, hamba abdi. Jadi mereka ni diseksa. Apa konten dalam surah Al-Fajr ni? Antaranya adalah tentang kebenaran hari kiamat. Lepas tu menceritakan juga tentang wajah-wajah orang kafir nanti. Menceritakan tentang bangsa Quraisy ni yang materialistik. Materialistik terhadap apa? Terhadap harta lah. Lepas tu seksa pula anak yatim dengan fakir miskin. Lepas tu apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam surah Al-Fajr ni diceritakan juga tentang berita gembira. Bukan untuk orang kafir, untuk orang yang beriman. Jadi nampak tak konteks dia tuan-tuan dan puan? Nampak tak? Tuan-tuan dan puan masih okey ke? Komen, okey. Okey, nampak tak konteks dia? Ataupun nampak tak konsep dia tuan-tuan dan puan ketika ini? Ha,
Allah hadirkan wahyu atau Allah hadirkan surah-surah yang memberikan jawapan kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy ketika itu. Nampak kan yang nanti setiap apa yang korang lakukan ni akan dihisap. Sebab apa? Sebab bangsa Quraisy, mereka tidak percaya akan kehidupan selepas kematian. Mereka tidak percaya akan adanya hari adanya hari pengadilan, akan adanya hisap nanti. Mereka tidak percaya akan berlakunya hari kiamat. Mereka tidak percaya yang setiap mayat yang sudah menjadi debu akan dibangkitkan semula pada hari pengadilan. Mereka tidak percaya. Okey? Jadi bila mereka tidak percaya adanya balasan, tuan-tuan puan, kalaulah anak-anak kita mereka ni tahu kita tak akan denda, kita tak akan rotan, kita tak akan apa-apa yang melibatkan hukuman kalau mereka ni melakukan kesalahan pula. Lah cuti hari ni. Kesalahan, kalau mereka ini melakukan kesalahan, anak-anak kita akan jadi manja tak? Anak-anak kita akan melakukan kesalahan tu lagi dan lagi tak? Betul tak? Sebab tak ada apa? Tak adanya pengadilan, tak adanya hari balasan. Jadi itulah yang berlaku kepada bangsa Quraisy. Mereka ni merasakan macam, "Oh, tak apalah kalau aku buat jahat. It's nothing. Tak apa kalau aku buat jahat, it's nothing. Tak ada balasan untuk aku." Nampak tak? Jadi mereka ni memperjuangkanlah kejahilan, memperjuangkanlah kufur. Okey? Jadi itulah Allah sampaikan surah Al-Fajr. Neraka ni untuk orang yang kufur, neraka ni untuk orang yang memperjuangkan kejahilan. Ha, nanti dekat hari akhirat nanti, dekat depan neraka, apa yang mereka akan katakan? Kalaulah kami mendengar. Kalaulah kami mendengar. Itu disebutkan dalam surah Al-Mulk. Kalaulah kami mendengar peringatan yang disampaikan dahulu. Kan? Gitu. Jadi, tuan-tuan puan, faham surah Al-Fajr, faham surah Duha, kita akan faham surah Insyirah. Dapat? Alhamdulillah. Huh. Okey? Alhamdulillah tuan-tuan puan. Dia kalau naik syekh tu. Okey. Kalau saya terlalu laju, tuan-tuan puan komen. Encik Ifan slow sikit. Macam tak berapa nak jelas tadi. Okey. Baik, kita pergi kepada hikmah penurunan. Jadi hikmah penurunan surah Asy-Syarr ini adalah di mana dia ada ketika fasa awal di Mekah. Tadi kan kita sebut tadi. Okey, dia adalah surah Makkiyah. Okey, hampir dengan penurunan surah Duha. Menurut Ibnu Abbas, surah Asy-Syarr ini diturunkan selepas surah Duha. Ini kita dah disebutkan tadi. Okey, dapat? Okey, jom. Itu simple je tuan-tuan puan. Hikmah penurunan. Judub bin Abdillah menceritakan ketika Jibril, okey, malaikat Jibril sekian lama tidak datang. Tidak datang ni tuan-tuan puan, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan Quraisy, isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Isteri Abu Lahab dengan Abu Lahab ni disebut dalam surah apa? Surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nanti kita ada kelapangan insya-Allah kita kenal surah Al-Masad pula. Okey? Jadi apa Ummu Jamil ni katakan? Syaitannya telah meninggalkannya. Syaitannya telah meninggalkannya. Sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak percaya. Jadi mereka mengatakan Nabi beriman dengan syaitan. Gitu. Okey? Lalu turunlah wahyu ketika itu. Surah Duha yang turun demi waktu duha, wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Okey. Dan malam, demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, bahawa Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Sebab ketika mana baginda dipeli, okey, oleh Ummu Jamil ni, jadi baginda pun merasa macam, ya Allah, eng adalah rasa macam Allah marah ke? Kenapa aku tak dapat wahyu? Ada dosa ke?
Baginda rasa macam tu tuan-tuan dan puan. Baginda Nabi Muhammad SAW rasa macam ada dosa tak? Sebab Allah tak sampaikan apa-apa kepadanya. Begitu. Okey, jadi hadis ni adalah riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih. Kita lihat hikmah penurunan ni. Surah Duha dengan surah Asy-Syams ni. Okey. Kenapa kita lihat kepada dua surah ni? Sebab dia ada kaitan. Yang pertama, surah Duha ni. Nampak ni? Baginda SAW risau. Risau apa? Risau kalau Allah Subhanahu Wa Taala marahkan baginda kerana sesuatu dosa yang mungkin telah dilakukan. Sebab apa baginda rasa macam tu? Sebab Ummu Jamil ni peli baginda. Tuan-tuan dan puan, kalau kita ni hidup dalam satu masyarakat, okey? Kita cuba bayangkan kita tuan-tuan dan puan, kalau kita cuba bayangkan kita ni hidup dalam satu masyarakat yang penuh dengan tomahan, yang penuh dengan pelian. Eleh kau tak payahlah mengaji, tak payahlah kau baca Quran, kau bukan baik sangat pun. Contoh, okey? Memang ada masa lampau kita. Contoh, kita ni datang yang daripada masa lampau yang masa silam kita ni ada bahagian-bahagiannya kan. Jadi kita dipeli dengan tomahan-tomahan sedemikian. Kita dikutuk, dipeli dan sebagainya. Kita akan rasa down tak pada satu tahap? Kita akan rasa kita dah tak layak untuk hidup ke? Itu adalah sifat itu adalah sifat manusia. Manusia akan rasa down. Manusia akan rasa lemah. Aku banyak dosa ke? Kenapalah banyak ujian? Pada satu saat pun kita rasa macam, "Ya Allah, kenapa banyak ujian untuk aku, ya Allah? Aku banyak dosa tak?" Betul tak? Kita akan tertanya-tanya, betul tak? Kita akan rasa macam, "Aku ni dah terbaik ke? Aku ni ada buat apa-apa kesalahan tak?" Kita akan rasa benda tu. Itu adalah sifat manusia, tuan-tuan dan puan. Kita tidak kita tidak boleh menafikan perasaan tersebut. Okey? Sebab kita manusia, baginda juga manusia. Okey. Jadi baginda ni risaulah. Baginda sedih. Dah lah wahyu lama tak turun. Saya lupa berapa tempoh masa tu. Encik Ilmi ingat berapa tempoh masa tu? Dia ada tempoh masa dia tuan-tuan dan puan. Saya tak ingat berapa lama. Saya terlupa pula. Saya pernah study dulu tapi saya terlupa. Dia adalah satu tempoh masa. Dia senang cerita macam ni lah tuan-tuan dan puan. Dia adalah satu tempoh masa yang bukan kebiasaan. Contoh contoh. Kalau tuan-tuan dan puan, kalau dapat call daripada anak, siapa yang anak yang duduk jauh ke kan, okey, seminggu sekali dia mesti call. Contoh, seminggu sekali dia mesti call. Tiba-tiba, okey, sebulan tak call. Tuan-tuan dan puan risau tak? Langsung ni dalam grup WhatsApp tak, sebab sekarang ni kita ada WhatsApp kan. Dulu zaman saya ni waktu saya duduk di asrama jauh tu, kan, kita akan rasa, kalau saya tak call tu, maksudnya WhatsApp pun tak ada waktu tu. Ada mesej je. Mesej pun kena bayar kan, berapa sen kan. So, waktu tu akan jadi risaulah. Kita akan, terus kita call cikgu asrama ke apa kan. Kita kata, kita tanyalah, "Cikgu okey tak anak saya?" apa semua. Kita akan jadi risau. Sama juga baginda. Tak dapat wahyu tu dalam satu tempoh masa yang agak panjang, okey, berbanding dengan tempoh yang dibiasa. Kan? Jadi lalu turunlah surah Duha. Turun surah Duha memotivasikan Rasulullah SAW dengan sejarah yang baginda sendiri lalui. Daripada anak yatim, dilindungi, kan? Daripada anak yatim kan? Mula-mula bapa dia meninggal, okey, bapa baginda meninggal, lepas tu ibu baginda meninggal, lepas tu dijaga oleh datuk, datuknya meninggal, baru dijaga oleh pakciknya Abu Talib. Nampak tak? Dilindungilah tu, perjalanan tu dilindungi. Okey. Dan ini adalah untuk memotivasikan, baginda Rasulullah SAW. Okey. Lepas tu kita tengok pula pada surah Asy-Syams. Dalam surah Asy-Syams ini menceritakan yang apa-apa pun musibah dalam berdakwah, dalam berdakwah ke, dalam perkara-perkara yang besar, kan, perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita ini, setiap satu ujian dan dugaan itu mempunyai hikmah. Mempunyai hikmah. Tuan-tuan dan puan, mampu untuk berfikiran positif adalah nikmat besar daripada Allah. Kenapa?
kita tuliskan dalam ni. Tuan-tuan dan puan, kenapa kita tuliskan dalam ni? Mampu untuk berfikiran positif adalah nikmat besar sebab tak semua benda kita mampu. Tak semua benda kita mampu. Okey, antara satu nikmat juga yang besar untuk kita adalah kita ni sentiasa percaya dengan yakin dengan apa yang Allah sampaikan untuk kita. Setiap ujian tu, okey, setiap ujian tu kita rasa yang sebenarnya ada hikmah, kan? Kita rasa macam, kenapa benda ni tak jadi? Kenapa benda tu tak jadi? Kan? Kita rasa macam, ya Allah, teruk betul. Kita akan rasa orang yang buat. Orang yang buat kita. Betul tak? Kita akan rasa orang sekeliling ni teruk yang buat kita. Sedangkan itu adalah ujian yang mempunyai hikmah dengan cara yang paling cantik Allah sampaikan untuk kita. Okey. Menjadi ingatan juga untuk saya, setiap orang yang berbuat jahat kepada kita itu adalah sebagai satu ujian dan musibah untuk kita. Setiap orang jahat yang berbuat jahat kepada kita itu adalah satu ujian untuk kita. Sama-sama kita kena sentiasa meletakkan satu fikiran yang positif, memandang daripada satu sudut pandang yang rasa macam, ini ada sesuatu yang Allah nak kita faham. Gitu. Jadi, itulah yang disampaikan dalam surah Duha dengan surah Asy-Syarq ini. Okey? Tak apa, kita pergi kepada nama surah dulu. Tuan-tuan dan puan, masih okey? Waalaikumsalam. Maaf lewat habis, baru-baru habis kelas. Okey, ada je rakaman. Tuan-tuan dan puan, rakaman tu dekat mana? Dekat Facebook ni. Tuan-tuan dan puan kena scroll. Okey? Tuan-tuan dan puan kena scroll. Tak apa. Kalau tak apa, nanti kita lihat balik Nanti kita lihat balik apa perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain. Nanti kita lihat balik link rakaman. Okey. Baik, jom kita masuk kepada nama surah. Setiap nama surah yang ada di dalam Al-Quran ini ada asbabnya, ada hikmahnya. Okey, tuan-tuan dan puan, ada hikmahnya. Jadi menurut Ibnu Mazur, Asy-Syarq ini bermaksud kelapangan jiwa. Menurut Ibnu Mazur juga, okey, bermaksud kelapangan jiwa dan kemudahan untuk menerima kebaikan dan kebenaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kelapangan jiwa dan kemudahan untuk menerima kebaikan dan kebenaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Bila kita ni lapang jiwa kita, bila kita ni tenang, kan? Kita akan rasa lebih mudah untuk terima kebaikan, kita lagi mudah untuk terima segala teguran, kita lagi mudah untuk memahami setiap hikmah ujian dan dugaan itu. Okey? Jelas? Itu dia nama surah. Kita pergi kepada tema surah pula. Tema surah ini bermaksud pertolongan Allah buat baginda Rasulullah SAW dalam usaha suka untuk menyampaikan dakwah. Jadi, hmm, apa yang Allah nak sampaikan? Apa yang Allah nak sampaikan dalam surah ini adalah untuk Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang Allah nak sampaikan dalam surah ini adalah jangan risau. Jangan risau. Pertolongan Allah itu pasti ada dalam perjalanan dakwah ni. Di saat awal, baginda mula goyah. Baginda risau dengan keadaan umat Islam yang diseksa dan sebagainya. Jadi nak naikkan motivasi baginda ni, Allah turunkanlah surah Duha. Allah turunkan surah Asy-Syarq ini. Sebab dalam surah Duha Allah sebutkan apa? Nanti akan hadirnya kemenangan ataupun akan hadirnya kejayaan. Akan hadirnya kejayaan di penghujung. Okey? Dalam surah Isyraq ini pula Allah katakan apa? Setiap kesukaran itu akan hadirnya kesenangan. Nampak tak? Dua ni. Okey. Dapat? Tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. Jadi, awalan dan akhiran surah. Okey. Lepas ni, bila kita dah tengok surah-surah yang lain, okey, tuan-tuan dan puan akan tengok, kita akan tengok awal, kita akan tengok hujung. Okey, awal ni tak semestinya ayat pertama. Saya ulang, awal ni
tak semestinya ayat pertama, tapi kita nak tengok mesej apa yang pertama. Jelas? Okey, mesej apa yang pertama. Dan akhir surah ni tak mestinya ayat terakhir. Tetapi kita nak tengok mesej apa yang terakhir. Kalau surah yang lebih panjang kita akan nampaklah perbezaannya. Contoh dalam surah Al-Mulk kan 30 ayat. Kita nampaklah awal surah cerita ni, hujung surah, awal surah menceritakan tentang kerajaan, hujung surah menceritakan tentang air. Dalam nikmat-nikmat Allah yang banyak tu, Allah sebutkan tentang air. Ha, okey? Jelas? Begitu. Okey? Jadi itu perbezaan pula. Itu adalah yang dimaksudkan tentang awal dan akhir surah. Dan bila kita melihat kepada awal dengan akhir surah ni, kita dah faham dah the whole kita dah faham konsep lah. Kita dah faham dah konsep surah tu sebenarnya. Gitu. Okey? Kenapa kita tadabbur ayat per ayat ataupun kita buat refleksi ayat per ayat? Kenapa? Sebab kita nak memahami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Okey, jadi awal surah, surah Asy-Syadd ini Allah menceritakan Allah SWT melapangkan dada baginda. Melapangkan dada. Melapangkan dada. Jadi bila melapangkan dada, baginda rasa tenang. Kenapa baginda boleh rasa tenang? Sebab apa? Sebab dengan wahyu, petunjuk daripada Allah. Okey. Dan akhir surah Allah menceritakan Allah SWT meringankan beban baginda SAW sepanjang berada di jalan dakwah. Jangan risau. Wahyu ini ataupun dakwah ini akan terus berkekalan. Okey? Jadi berlakulah perjalanan selama 23 tahun. Sejak baginda berumur 40 tahun sehinggalah umur baginda wafat pada umur 63. Dapat? Baik. Alhamdulillah. Jadi kita tengok kepada surah hubung kait dengan surah Duha. Surah Al-Fatihah saya simpan dulu. Okey, surah Al-Fatihah saya simpan dulu. Kita tengok kepada hubung kait dengan surah Duha. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat berkaitan. Sangat-sangat berkaitan. Baik. Hubung kait dengan surah Duha. Surah Duha dengan surah Asy-Syadd ini ibarat kembar. Melengkapkan misi menenangkan Rasulullah SAW. Baginda ni sedang luluh, baginda ni sedang sedih. Baginda juga manusia, baginda sedang luluh, baginda sedang sedih. Jadi Allah turunkan dua surah ini sebagai pasangan. Sebab tu kedudukan turutan wahyu ini, surah Duha dulu turun and then surah Asy-Syadd ini turun. Nampak tak? Dua surah ini sebelah-sebelah. Dan dalam mushaf pun disusunkan sebelah-sebelah. Sebab apa? Sebab mesejnya adalah untuk menenangkan Rasulullah. Bukan saja untuk menenangkan Rasulullah, menenangkan kita jugalah. Kita juga yang membacanya adalah untuk menenangkan kita. Jadi kalau rasa gelisah, kalau rasa macam tak, orang kata tak tenang, bacalah dua surah ini. Iaitu surah Duha dengan surah Asy-Syadd. Dan Taus dan Ubna Ibnul Azizi mendakwanya sebagai satu surah. Dan pernah membacanya dalam satu rakaat tanpa dipisahkan dengan bismillah. Okey? Nak mengatakan dua surah ini dia ada kesinambungan dia. Dia ada kesinambungan dia. Dekat mana lagi kita jumpa? Macam contohnya surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah Ar-Rahman dengan surah Al-Waqiah pun ada kesinambungan dia. Jadi dua surah ni pun sama juga. Jadi kita nak tengok hubung kait dia. Jom. Jadi dalam surah Duha, baginda SAW mencari-cari kebenaran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk. Kita tahu kisah Nabi beruzlah, kan? Nabi beruzlah. Beruzlah ni mengasingkan diri. Di mana? Di Gua Hira. Kenapa Nabi beruzlah? Kenapa Nabi mengasingkan diri? Mengasingkan diri seketika daripada kerosakan masyarakat. Masyarakat jahiliah. Bayangkan kita hidup di dalam masyarakat jahiliah dengan minum araknya, dengan bunuh anak perempuannya, dengan layan perempuannya,
dengan riba di mana-mananya, orang miskin terus ditindas, orang kaya terus kaya, kan, menyembah berhalanya, macam-macam. Kita hidup di dalam masyarakat sedemikian. Jadi Nabi SAW mengasingkan diri di Gua Hira. Pada masa yang sama juga Nabi bersama dengan alam alam. Bila kita bersama dengan alam ni tuan-tuan dan puan, kita sedar yang alam ini punya Tuhan. Bila kita bersama dengan alam ini tuan-tuan dan puan, kita sedar yang alam ini punya Tuhan. Kita lari daripada kesibukan bandar, janganlah pergi lagi pantai, tapi pantai pun penuh orang kan. Allahu Akbar. Kita lari daripada kesibukan pantai kan, kesibukan pantai pula, kesibukan bandar, kita pergi ke satu tempat. Okey, satu tempat untuk bersama dengan alam. Kita merasa tenang. Sebab apa? Kita tahu yang alam ini punya Tuhan. Ha, kalau dalam surah-surah yang lain, uh, banyak kali Allah hadirkan ayat-ayat tentang alam. Tidakkah engkau melihat langit itu, ada tak kecacatan pada langit? Pandanglah langit itu, kan? Lihatlah ciptaan Allah yang maha hebat tu. Sebab bila kita duduk bersama alam ni, okey, duduk bersama alam ni dia untuk merawat jiwa kita. Jadi tuan-tuan siapa yang tak pernah lagi tu, kita buat. Kita buat, kita asingkan diri. Baik, ah, so ketika Nabi mengasingkan diri itulah yang disampaikan wahyu, disampaikan petunjuk. Surah Al-Alaq, okey, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ah, sebagai wahyu yang pertama. Maksudnya baginda mencari-cari kebenaran, baginda mencari-cari kebenaran, kan? Lalu disampaikan buat baginda petunjuk. Al-Quran itu sendirilah. Lalu di dalam surah Asy-Syarr, kenapa baginda menjadi tenang? Kenapa bukankah telah kami lapangkan dadamu? Sebab apa? Sebab baginda ni menjadi tenang dengan keimanan dan hidayah petunjuk. Okey, sampai bila-bila pun kalau kita nak tenang, okey, silakan puan. Moga dilapangkan urusan Puan Asiah. Saya keluar dulu Encik Ifan ada hal. Silakan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa macam mana kita nak menjadi tenang adalah dengan pupuk keimanan kita dan mohonlah petunjuk daripada Allah. Mohon petunjuk daripada Allah. Kadang-kadang rasa gelisah, rasa sedih kan. Rasa tak tentu hala. Sebab kita manusia yang penuh dengan emosi. Dan emosi kita ni sebenarnya tidak boleh dikira sebenarnya. Terlalu banyak tuan-tuan puan. Jadi nak tenang ni dengan apa? Tenanglah dengan mengingati Allah. Okey, dapat? Jadi bila dalam surah Duha mencari kebenaran lalu diberikan petunjuk, dalam surah Asy-Syarr baginda menjadi lapang disebabkan dengan petunjuk. Okey, bahagian yang kedua. Dalam surah Duha disebutkan tentang nikmat. Sehinggalah baginda redha dan puas. Jap saya buka ayat dia. Ayat yang keberapa ni saya lupa. Sekejap tuan-tuan. Ayat yang Allahumma salli ala Muhammad. Ayat yang kelima, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sehinggalah engkau redha dan berpuas hati. Okey. Maksudnya segalanya Allah telah berikan. Dalam surah Asy-Syarr pula, Allah SWT telah meninggikan nama baginda dengan kemuliaan, kan? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda diberikan satu nama ataupun satu darjat yang tertinggi. Okey, yang tertinggi menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Dan dalam surah Duha Allah menceritakan tentang kepentingan menyebarkan dakwah dan mengajarkannya. Okey. Kepentingan untuk menyebarkan
agama Allah, sebarkan agama Allah. Dan dalam surah Asy-Syarr menunjukkan kembali tugas kita sebagai hamba. Tugas sebagai hamba. Apa tugas kita sebagai hamba? Tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Tugas kita kepada hamba. Maaf, tugas kita kepada Allah sebagai hamba. Kan? Jadi hubungan kita dengan Allah ini adalah melalui ibadah. Jadi, ada tak kehidupan kita ni penuh dengan ibadah? Sebenarnya kehidupan kita ni lah ibadah. Kehidupan kita ni adalah ibadah. Setiap apa yang kita lakukan, asalkan kita niat kepada Allah, niat kita terus kepada Allah, yang sunat, yang wajib, yang umum, ibadah kan dipecahkan kepada 3, yang wajib, solat, puasa kan dan sebagainya, yang sunat, baca Quran, sedekah kan, yang umum contoh, menuntut ilmu dan sebagainya kan, membantu jiran, kemas rumah, memasak, semua tu ibadah, bekerja ni. Asalkan kita niatkan kerana Allah. Jadi, itulah dia tuan-tuan dan puan. Kenal dah? Kenal dah belum surah Asy-Syarr? Kenal dah. Gitulah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan. Sebagai penutup, sambungannya nanti kita akan sambung bulan Ramadan. InsyaAllah. Okey? Nanti kita akan masuk kepada part yang seterusnya, itu refleksi surah. Yang refleksi surah tu saya bagi tahu siap-siap, dia adalah program yang berbayar. Okey? Dia adalah program yang berbayar untuk bulan Ramadan nanti. Sebab apa? Sebab nanti kami akan berikan nota, rakaman semua. Nanti kita akan buat dalam Zoom. Sebab dalam live ni susah saya nak berinteraksi dengan semua orang. Okey? Baik. Jelas? Alhamdulillah. Syukur nikmat kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, tunggu sekejap. Saya nak ceritakan sedikit sebab rupanya ramai yang tak tahu. Kita akan adakan booster tajwid. Kita akan adakan booster tajwid. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya tak marah. Mana ke? Patutnya buka je lah tab saya tadi. Sekejap. Saya bukakan. Okey, sebentar tuan-tuan dan puan. Hari tu Ustaz Adi dah cerita kan? Betul tak? Ustaz Adi ada ceritakan yang kita akan lancarkan satu program yang dipanggil Booster Tajwid. Sebab tahun lepas, okey, tahun lepas ramai yang tanyakan, uh, kita tak ada program ke sebelum Ramadan? Maksudnya sebagai persediaan lah tuan-tuan dan puan. Saya faham. Kan? Kita semua nak achieve something untuk bulan Ramadan, betul tak? Setiap orang ada impiannya masing-masing di dalam bulan Ramadan. Jadi, kami lancarkan booster tajwid ni, insya-Allah. Dia adalah satu juga program Road to Ramadan. Jadi kita akan ada 4 sesi sebelum Ramadan. Betul-betul 4 sesi sebelum Ramadan. 8 Mac, 12 Mac, 15 Mac dengan 18 Mac. Dan insya-Allah kita akan buka booster tajwid ni, kita akan lancarkan 23 Feb. Okey, untuk siapa booster tajwid ni? Dengar baik-baik. Okey? Booster tajwid ni adalah kita nak revise balik semua tajuk-tajuk. Dia adalah tajuk-tajuk yang mudah tuan-tuan dan puan. Sebab fokus kita adalah untuk lancar baca Quran. Semua nak. Betul tak? Semua nak lancar baca Quran pada bulan Ramadan. Betul tak? Siapa yang tak impikan untuk tak baca Quran pada bulan Ramadan? Tak ada siapa. Semua orang nak. Sebab kita nampak vibe tu tuan-tuan dan puan. Kita nampak vibe tu. Kita nampak, oh orang ni baca Quran, orang ni baca Quran. Kita pun rasa seronok nak baca Quran, betul tak? Waktu ni lah kita nak pupuk seronok baca Quran pada bulan Ramadan. Gitu. Jadi, nak tak nak, kadang-kadang kita ni mungkin dah tak ingat. Kadang-kadang kita ni mungkin tak pernah belajar tajwid dan sebagainya. Jadi, inilah masanya. Inilah masanya untuk kita jump in.
okey, kita masuk ke orang kata study, belajar betul-betul untuk kita faham dan lancar baca Quran. Jadi kita buat 4 sesi je. Kenapa kita buat 4 sesi? Sebab kita ambil yang penting sahaja tuan-tuan dan puan. Kita ambil yang penting untuk memastikan tuan-tuan dan puan lancar je baca Quran. Okey. Lancar je baca Quran. Sebab ini adalah pada bulan sebelum bulan Ramadan. Kita puasa bulan berapa hari bulan Cik Emily? 23? Kita puasa 23. Jadi dia betul-betul sebelum. Okey? Betul-betul sebelum. Sebab sebagai persediaan lah tuan-tuan dan puan, sebagai persediaan. Kadang-kadang betul tak kita rasa macam bila kita masuk je bulan Ramadan, bukan masuk lah, masuk tu okey lagi, hujung bulan Ramadan, kita ada tak rasa menyesal sikit? Kalaulah aku start lebih awal. Betul tak? Ada tak kita rasa macam, kalaulah hari tu start lagi awal, kalaulah kita banyaklah main kalau tu. Kan? Jadi kita pun azam untuk Ramadan tahun depan. Tapi bila dah masuk Ramadan tahun depan, benda yang sama juga berlaku. Kan? Jadi tahun ni kita betul-betul dah lah, kita masih lagi pada awal tahun tuan-tuan dan puan. Kita masih lagi pada awal tahun. Jadi kita boost betul-betul, nama pun booster. Kita boost betul-betul untuk kita kuasai untuk bulan Ramadan. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan tajuk-tajuk yang akan di-cover. Sekejap, okey. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Ini tajuk-tajuknya. Ha, Sama tak macam Amito? Sama tuan-tuan dan puan. Tapi macam saya sebutkan tadi, kan, kita nak solidkan dulu untuk bulan Ramadan. Kita nak solid dulu untuk bulan Ramadan. 4 sesi. Okey, siapa yang boleh masuk? Yang pertama, orang yang nak belajar. First time belajar, ini adalah permulaan yang terbaik. First time belajar, ini adalah permulaan yang terbaik. Dia bukan hardcore pun tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan akan faham. Sangat-sangat mudah. Kita akan buat sangat-sangat mudah. Ini golongan yang pertama, yang first time nak belajar. Second adalah yang nak revise. Yang nak belajar balik. Okey? Yang nak belajar balik, nak ulang kaji balik. Nak ulang kaji balik, ini adalah yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Yang ketiga adalah orang yang betul-betul nak buat persediaan untuk bulan Ramadan. Dia dah nak start dah ni. Dia dah nak start dah untuk start supaya dia betul-betul khatam pada bulan Ramadan. Jadi inilah waktunya. 3 orang ni. 3 golongan ni. Kalau tuan-tuan dan puan termasuk dalam 3 golongan ni, boleh bersama-sama kami dalam program Booster Tajwid. Jadi ini dia tajuk-tajuk dia. Antaranya adalah nanti kita akan ada pengenalan, kan. Boleh ke saya contain? Eh eh, eh eh, eh eh, eh eh, dia terkeluar pula. Ha, okey. Kita ada pengenalan, saya tak boleh conteng pula. Pengertian tajwid, kenalah faham tajwid tu apa kan. Lepas tu kita akan pergi kepada huruf-huruf hijaiyah, asas. Nampak tu struktur asas makhraj huruf. Alif lam takrif, alif lam takrif tu apa? Alif lam qamariyah, alif lam samsiah. Lepas tu nampak tu hukum nun sukun, tanwin, idgham, ikhfa, ikhfa hakiki, mim mati, idgham mislain, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Bacaan mat, ma'arif lu sukun, kan? Benda yang simple, sangat-sangat simple tuan-tuan dan puan. Bacaan huruf muqatta'ah. Bacaan huruf muqatta'ah pun dalam ni kita akan terangkan yang basic tuan-tuan dan puan. Sangat basic. Sebab fokus kita, sekali lagi saya ulang, fokus kita adalah untuk lancar baca Quran pada bulan Ramadan. Kan? Pada bulan Ramadan. Okey, jelas? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum tu, ada lagi sebelum tu. Jangan pergi lagi. Disebabkan tuan-tuan dan puan mesti macam mana nanti. Jadi saya nak ajak tuan-tuan dan puan join dulu mudah yang ngaji. Okey, daftar waiting list. Okey, share dalam group boleh tak? Boleh? Daftar waiting list. Okey. Daftar waiting list booster tajwid ni and then nanti akan join webinar mudah yang ngaji ni juga. Ada modul tak? Cik Ilmi, tolong pass modul. Soft 3. Ada modul tuan-tuan dan puan. Modul ni modul fizikal tau. Modul fizikal tau. Kami akan post kepada tuan-tuan dan puan untuk mudah. Ini modulnya. Terbalik. Ini modulnya. Kecil pula saya kan. Saya tunjuk besar sikit. Ini modulnya. Smart Al-Fatih Jilid 3 Asas Tajwid. Saya tunjukkan sikit dalam ni. Ah,
Ha, nampak ke? Ha, contoh kan Alif Lam Samsiah. Mudah tak tuan-tuan dan puan? Ada teori, eh, ada teori, ada tanda, dia dia blur dan ada cara bacaan. Lepas tu kita akan buat praktikal. Nampak tak? Ha, okey. Modul ni di-develop ataupun disusun oleh Ustaz Azizul sendiri ya. Ustaz Azizul, bos pengarah izin ngaji. Okey, disusun oleh beliau. Jadi yang akan mengajar tuan-tuan dan puan Ustaz Hadi. Yang akan mengajar tuan-tuan dan puan Ustaz Hadi. Jadi macam mana nak join ni waiting list ni? Ramai yang tanya saya yuran. Saya bagi tahulah tuan-tuan dan puan. Yuran dia daripada bermula daripada 60 sampai 100. Daripada 60 sampai 100. Saya bagi tahu ni yuran dia bermula daripada 60 sampai 100. Dia ada package-package ni tuan-tuan dan puan. Tapi semua akan dapat buku. Package 60 akan dapat buku, package semua akan dapat buku. Semua. Semua akan dapat buku. Okey? Dan join waiting list. Alhamdulillah. Nanti Encik Elmi boleh tolong letakkan waiting list insya-Allah. Okey, nanti Ustaz Adi dia akan ceritakan dengan lebih lanjut lah. Tuan-tuan dan puan tunggu Moh ngaji Isnin nanti. Isnin depan. Okey? Okey, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Jangan lupa esok kita akan bersama dengan Encik Helmi untuk surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni surah yang sebelum surah Duha, betul tak? Surah sebelum surah Duha. Tadi kita dah ceritakan surah Duha, surah Asyar, surah Insyirah kan? Surah Al-Lail ni surah sebelum surah Duha. Jadi sangat-sangat penting untuk tuan-tuan dan puan kenal surah Al-Lail. Okey? Jadi untuk siapa-siapa yang nak join waiting list untuk booster tajwid, klik link dekat atas ataupun Encik Elmi boleh letakkan link nanti. Dan siapa yang nak dapatkan nota refleksi ni, join kita punya group WhatsApp, klik sini.my/nota refleksi. Tuan-tuan puan boleh je type. Okey? Tuan-tuan puan boleh je type. Boleh, insya-Allah. Okey. Jadi itu saja tuan-tuan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa esok. Tak, jumpa saya lusa. Jumpa saya hari Rabu nanti untuk surah At-Tin. Okey? Dan itu sajalah daripada saya. Saya mohon maaf atas salah silap. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi bersama kami dan terus menyokong izin ngaji. Siapa yang sumbangkan star, terima kasih sangat-sangat sebab setiap star yang tuan-tuan dan puan sumbangkan tu akan membantu kami punya kos-kos operasi, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, doakan kami terus berkembang maju, doakan kami dapat terus sebarkan manfaat. Doakan kami untuk terus terbang tinggi, insya-Allah. Daripada doa tuan-tuan dan puan mungkin ada doa-doa yang makbul untuk kami, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya undur diri dahulu, okey. Ada nota tak? Puan Jalijah tanya. Dalam grup Puan Jalijah, okey. Saya undur diri dahulu. Saya mohon maaf salah silap. Jumpa lagi insya-Allah. Ingat hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Hashtag mudahkan mengaji. Assalamualaikum dan bye-bye.